Okey, selamat pagi. Okey, selamat pagi. Cikgu harap pelajar-pelajar asrama, pelajar-pelajar asrama perempuan semua berada dalam keadaan sihat. So, disebabkan kamu tak dapat menghadiri kelas, cikgu akan buat recording. Recording ni khas untuk kamu pelajar-pelajar asrama. Alright? So, cikgu akan bermula daripada topik hidrokarbon, iaitu kita sambung kepada topik sebatian hidrokarbon. So, ini adalah ulangan kamu dah belajar ni. So, hidrokarbon boleh terdiri daripada boleh dikategorikan kepada dua, iaitu hidrokarbon tepu dan juga hidrokarbon tak tepu. Apa perbezaan di antara hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu? Okey, hidrokarbon tepu dia mempunyai bilangan hidrogen yang lengkap. Manakala bagi hidrogen tak tepu, dia mempunyai bilangan hidrogen yang sedikit. Kenapa? Sebab dia mempunyai ikatan ganda. Okey, ikatan kovalen ganda 2 ataupun ganda 3. Maksudnya hidrogen tak tepu ni dia boleh dimasukkan lagi dengan hidrogen. Hidrogen lain boleh masuk lagi dekat kawasan sini. Kalau hidrokarbon tepu, dia dah dipenuhi dengan hidrogen. So, hidrogen tak boleh masuk dah. Okey? Dia tak boleh masuk. Manakala hidrokarbon dia boleh untuk hidrokarbon tak tepu, hidrogen masih boleh masuk. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada siri homolog. Okey, dalam siri homolog hidrogen tak tepu dengan hidrogen tepu ni boleh dibahagikan kepada dua, iaitu alkana dan juga alkena. Alright. Okey, untuk hidrokarbon tak tepu, dia termasuk dalam kategori alkana, iaitu dia hanya terdiri daripada ikatan kovalen tunggal sahaja. Okey, ini adalah ikatan kovalen Manakala untuk alkena, untuk alkena hanya terdiri dari ikatan kovalen yang terbentuk di antara molekul, di antara atom karbon adalah ikatan kovalen ganda 2. Okey. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh alkana dan alkena. Okey. Kalau metana dia punya struktur dia macam ni CH. Okey. CH. Alright, ini adalah metana. Okey, manakala bagi propana bilangan karbon dia adalah 3. So 3 macam mana? 1 2 3. Alright. So ini adalah metana. Okey, ini adalah metana. Manakala bagi ini adalah propana. Okey, sorry, ini adalah propana. So propana dia punya adik-beradik dia ni, alkena dia adalah propena. Okey, dia tukar E sahaja, nampak ni. Ni propana, yang ni propena. Seterusnya lah heksena. Okey, kalau propena jadi macam ni lah. Dia ada ikatan ganda 2. Alright. Okey, dia jadi macam ni Ini alkena, ingat alkena tak tepu, manakala alkana adalah tepu. Alright, seterusnya kita tengok sumber tenaga alternatif yang boleh diperbarui. Okey. Sumber tenaga alternatif yang boleh diperbarui, kita ada tenaga solar. Okey, kita ada tenaga solar, tenaga angin, tenaga hidro, tenaga geoterma, sumber tenaga air pasang surut dan tenaga gelombang ombak. Yang ada dekat Malaysia adalah sumber tenaga solar dan juga sumber tenaga hidro. Okey, yang ini adalah panel solar. Okey, ini adalah panel solar. Manakala sumber tenaga hidro adalah daripada empangan. Okey. Empangan.
Right. So, seterusnya, kenapa kita belajar mengenai sumber tenaga yang boleh diperbarui? Okey. Di Malaysia, kita menggunakan bahan api iaitu petroleum, arang batu dan juga gas asli. Yang mana semakin lama bilangan gas asli, bilangan petrol, bilangan minyak semakin berkurang. Jadi kita perlu berubah kepada tenaga alternatif yang boleh diperbaharui. Okey. Antara tenaga alternatif lain adalah kuasa nuklear. Banyak negara di serata dunia ni berpotensi untuk membina sistem jana kuasa nuklear untuk membekalkan tenaga. Okey. Tapi walaupun sumber tenaga nuklear ni dia murah dan dia tahan lama, tetapi ada keburukannya juga, iaitu boleh berlakunya resiko radioaktif. Ini adalah lambang radioaktif. So kita nak buat tapi disebabkan bahaya radioaktif tu ada, jadi kita masih lagi dalam fasa orang kata apa, fasa cadangan sajalah, kita belum fasa laksanakan lagi. Lagipun untuk melaksanakan kuasa nuklear ni, kita perlu mendapat kelulusan daripada negara-negara kuasa veto, terutamanya daripada US lah. Kalau US benarkan, baru kita boleh bina satu loji nuklear. Okey, seterusnya kita pergi kepada bab yang seterusnya, iaitu alkohol. Okey, alkohol merupakan sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, ingat alkohol dia ada karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, kalau cikgu lukis dia macam ni lah C O H H H H H H H H. Okey, bila dia ada OH ni, ini menunjukkan dia adalah alkohol. Okey, alkohol dapat dihasilkan melalui proses penapaian dengan menggunakan tindakan yeast terhadap makanan yang mengandungi glukosa ataupun kanji seperti gula, anggur, apel, tebu, beras, gandum, ubi dan juga barley, dan banyak lagi lah buah-buahan ataupun tumbuh-tumbuhan yang mengandungi glukosa. Okey. Seterusnya, cara penyediaan alkohol adalah mudah saja. Daripada glukosa kita campur dengan yeast, dan yeast tu akan menghasilkan Z-mase. Okey, Z-mase ni akan menukarkan glukosa kepada kepada etanol, kepada etanol dan juga karbon dioksida. Okey, banyak kepada etanol dan juga karbon dioksida. Right, ini adalah dia punya persamaan tindak balas dia. Okey, jadi yang terhasil adalah etanol, di mana etanol ni merupakan sejenis alkohol. Okey. Alright. So, kita tengok sifat fizik alkohol. Alkohol ni pada asalnya dia tidak berwarna pada suhu bilik, tapi dia ada bau sendiri. Kalau kamu bau, kamu punya hand sanitizer, dia terdapat dia punya bau-bau dia sendiri. Dan takat didih meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat. Ingat takat didih meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat. Keteralutan dalam air juga berkurang apabila atom karbon meningkat. Okey. Meningkat maksudnya macam ni Okey, ni. Tengok bilangan karbon, metana ada satu saja karbon. Okey. Heksana ada 6 karbon. Ini bermaksud takat didih heksana lebih tinggi berbanding metana. Manakala ketelarutan dalam air, metana ni, okey, metana yang di atas ni dia senang larut dalam air berbanding dengan heksana. Okey, macam ni. Okey, jadi macam ni metana ni senang larut, heksana susah larut. Kenapa? Sebab dia banyak karbon. Okey, dia banyak karbon, bilangan karbon dia. Kita check kat sini, okey. Kemudian takat didih dia makin ke bawah, okey. Makin ke bawah makin tinggi. Kenapa makin tinggi? Sebab dia banyak karbon. Macam tu Bilangan karbon tu penting sebab dia menentukan sifat-sifat fizikal bagi sesuatu molekul. Okey, seterusnya kita tengok kegunaan alkohol.
Penggunaan alkohol ada 4 yang kamu akan belajar, iaitu sebagai bahan api, perubatan, kosmetik dan juga industri. Okey, untuk bahan api, alkohol merupakan bahan api yang baik kerana dia menghasilkan api yang berwarna biru tanpa sebarang jelaga. Okey, apa itu jelaga? Okey, jelaga ni kalau kamu tengok dekat exhaust kereta ataupun dekat exhaust motor, kamu akan nampak warna-warna hitam di dalam exhaust. Itu adalah jelaga, di mana jelaga ni terhasil daripada pembakaran petroleum. Okey, daripada pembakaran petroleum. So petroleum ni dia mengandungi nilai bilangan karbon yang tinggi molekul petrol mempunyai bilangan karbon yang tinggi. Sebab itulah bila kita bakar petroleum, dia akan menghasilkan jelaga, di mana jelaga ni merupakan karbon-karbon lebihan daripada hasil pembakaran. Berbanding dengan alkohol, alkohol memiliki bilangan karbon yang sikit. Jadi kalau kita bakar dia takkan menghasilkan jelaga. Okey, contohnya alkohol digunakan sebagai bahan api bayuk untuk kenderaan bermotor di Filipina. Alright, seterusnya untuk perubatan. Okey. Untuk perubatan, alkohol digunakan sebagai antiseptik dan juga disinfektan. Contohnya hand sanitizer lah sekarang ni yang famous. Okey, untuk membunuh sebarang mikroorganisma dan juga virus. Alkohol juga boleh digunakan sebagai pelarut. Alright. Kita tengok alkohol juga digunakan sebagai pelarut untuk bahan-bahan kosmetik, terutamanya minyak wangi, lotion dan juga gincu. Dia digunakan untuk melarutkan pewarna ataupun melarutkan sesuatu warna. Okey. Kenapa kita tak guna air? Sebab contoh minyak wangi minyak wangi kalau kita letak air dia tak boleh melarutkan minyak. Berbanding dengan alkohol boleh melarutkan minyak wangi. Okey. Seterusnya, industri. Dalam industri, alkohol digunakan sebagai bahan pencuci ataupun dalam makanan. Okey, alkohol juga digunakan dalam pembentukan ester. Ester ni merupakan salah satu bahan api juga, di mana dia boleh digunakan juga dalam tempat pemprosesan makanan, kosmetik, cat dan sebagainya. Dan etanadiol juga. Etanadiol adalah sejenis alkohol yang digunakan sebagai anti beku dalam industri. Ini adalah contoh-contoh alkohol digunakan dalam industri. Okey, so kita tengok pengambilan alkohol secara berlebihan. Pengambilan alkohol secara berlebihan dia akan menyebabkan ketagihan. Okey, ketagihan ni dia akan memberi masalah lah, terutamanya masalah kepada family dan masyarakat. Okey, kita tengok kesan dia. Okey, apabila seseorang mengambil alkohol secara berlebihan, dan biasanya orang itu akan mabuk dan menimbulkan berbagai masalah lah, seperti memandu dalam keadaan mabuk dan juga pergaduhan. Okey, kesan pengambilan alkohol kita tengok kepada ibu mengandung. Ibu mengandung tak dibenarkan untuk mengambil alkohol kerana dia boleh menyebabkan bayi mengalami sindrom fetal alkohol, di mana bayi akan mempunyai kecacatan pada otak dan bersaiz kecil. Okey, tengok gambar orang ni. Ini adalah gambar individu yang mengalami kerosakan hati disebabkan oleh minum alkohol secara berlebihan. Okey, kita tengok kesan dia. Alkohol kesannya kepada otak, dia boleh menyebabkan kerosakan otak, koordinasi, sistem saraf terjejas dan menyebabkan keseimbangan badan terganggu. Dari segi mata boleh menjadi kabur. Dia bukan rabun tapi dia kabur. Paru-paru, kadar pernafasan meningkat. Untuk jantung, kadar degupan jantung meningkat. Okey, untuk perut boleh terasanya ulcer dan pendarahan. Okey, ini hati ini yang boleh menyebabkan hati kamu kena buang kerana kamu boleh kena kanser hati ataupun sirosis. Sel hati ni mati. Sel sirosis ni sel hati mati. Okey, seterusnya ginjal. Ginjal boleh jadi rosak juga disebabkan dia terlalu aktif menapis alkohol. Dan lama-lama alkohol ni akan merosakkan ginjal. Dan juga pundi kencing juga pun boleh jadi rosak. Okey, pembuangan air kencing yang lebih kerap. Okey, lama-lama kamu akan hilang the feeling
perasaan nak kencing tu. Kalau kamu nak kencing, kamu ada rasa kan, dan kamu boleh tahan. Tapi kalau pundi kencing kamu jadi rosak, kamu tiba-tiba saja kamu dah terkencing. Macam baby dia akan jadi macam baby. Okey, seterusnya kita tengok lemak. Okey, lemak adalah jenis sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Sama juga macam alkohol Okey, lemak wujud dalam dua keadaan, iaitu pepejal dan cecair air. Okey, lemak dalam keadaan pepejal pada suhu bilik adalah daripada lemak haiwan. Okey, lemak yang dalam berkeadaan cecair kita panggil dia minyak, dan minyak ini berasal daripada sumber tumbuhan, contohnya minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan juga minyak kacang soya. Okey, lemak juga boleh dikategorikan kepada dua, iaitu lemak tepu dan juga lemak tak tepu. Okey, sekarang ni kita tengok persamaan. Okey, persamaan sebatian organik yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen, okey, tidak larut dalam air, sumber penting asid dalam lemak badan. Okey, jadi lemak tepu dan lemak tak tepu ini adalah persamaan dia. Manakala dia punya perbezaan dia ada banyak Okey. Sumber, satu daripada haiwan, satu daripada tumbuhan. Keadaan pada suhu bilik, lemak tepu pepejal, manakala lemak tak tepu dalam keadaan cecair. Takat lebur tinggi, takat lebur rendah. Okey, manakala bilangan atom hidrogen dah maksimum bagi lemak tepu, manakala untuk lemak tak tepu belum maksimum. Okey, penambahan atom hidrogen dalam molekul yang ni dah tak boleh sebab dia dah tepu. Manakala lemak tak tepu boleh masuk lagi hidrogen sebab dia masih ada ruang kosong. Dia macam ni lah yang tadi tu. Ni. Ini contoh lemak tak tepu di mana dia ada ruang kosong lagi dekat bawah dia. Okey, di mana hidrogen boleh masuk. Okey, kalau lemak tepu dia sama macam alkana tu, dia dah penuh dengan hidrogen. Okey. Okey, seterusnya kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan. Lemak merupakan satu komponen yang penting dalam permakanan kita. Okey, tapi kita kena kontrol pengambilan lemak, tak boleh ambil terlalu banyak. Ini akan menyebabkan kolesterol dalam darah akan meningkat. Okey, kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak. Okey, kesannya adalah lemak tepu seperti keju, telur, mentega, daging ni kolesterol dia tinggi, kandungan kolesterol dia tinggi, sebab tu kita panggil dia lemak tepu. Okey, tak dinafikan kolesterol ni ada kebaikannya, tapi kita perlu kontrol. Okey, contoh kebaikan kolesterol adalah pembentukan membran sel badan, okey, membantu sintesis jus empedu, hormon seks, pembentukan hormon seks dan juga penghasilan vitamin D pada kulit yang terdedah kepada cahaya matahari. Itu kepentingan kolesterol. Okey, tapi kalau terlalu banyak kolesterol, dia akan menyebabkan batu karang pada empedu dan jaundice. Okey, jaundice yang kita tengok nanti macam mana rupa orang jaundice ni, dan juga akan menyebabkan mendapan kolesterol pada bahagian dinding arteri dan juga aterosklerosis. Alright. Tengok batu karang empedu dan jaundice ni. Okey, ini adalah orang yang kena jaundice. Okey, orang yang kena jaundice ni dia akan menghadapi simptom-simptom seperti kulit kuning dan juga mata dia kuning. Kalau tak dibuang, okey, kalau tak dirawat, dia boleh membawa kepada kematian. Apa itu jaundice? Okey, jaundice tu adalah disebabkan oleh batu karang empedu yang menyekat salur empedu. Empedu kamu bentuk dia macam ni dia macam satu kantung dan dia ada satu saluran. Okey, saluran ni dia akan mengeluarkan jus empedu. Di mana jus empedu ni digunakan untuk menetralkan asid dalam perut kamu. So, bila lekat ada batu karang terhasil, dia akan blok dekat sini dan menyebabkan empedu ini jadi rosak. So, apa kaedah rawatan dia? Perlu buang empedu. Okey. Seterusnya kita tengok dalam arteri ini adalah keratan lumen. Okey, ini adalah keratan lumen normal di mana luas lumen tu cukup untuk laluan darah. Okey, cukup untuk laluan darah. Manakala untuk lumen yang dipenuhi dengan kolesterol, nampak ni. Ini orang yang tinggi kolesterol dia, saluran lumen dia menjadi lebih kecil.
Okey, saluran rumen dia menjadi lebih kecil. Okey. Mendapan kolesterol pada bahagian dalam dinding arteri dan juga aterosklerosis. Mendapan kolesterol pada bahagian dinding arteri dan juga aterosklerosis. Ini adalah gambar ya. Ini adalah kesan aterosklerosis. Okey, seterusnya okey, aterosklerosis ni dia boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. Kenapa tekanan darah tinggi? Okey, tekanan darah tinggi ni disebabkan oleh penyempitan. Okey, nampak ni. Ini kamu punya arteri kamu jadi sempit. Apabila arteri sempit, dia akan menyebabkan berlakunya tekanan tinggi di sini. Dan apabila tekanan ni terlalu tinggi, dia menyebabkan tekanan darah kamu jadi tinggi. Ini yang boleh menyebabkan stroke, okey, di mana saluran darah ni pecah. Saluran darah ni pecah sebab tekanan tinggi di kawasan ni dan dia akan pecah di kawasan sini. Okey, stroke ni dia boleh menyebabkan kamu lumpuh separuh badan. Okay? Manakala kalau di bahagian jantung mengalami aterosklerosis ni, dia akan boleh menyebabkan serangan jantung. Alright, jadi langkah-langkah dia adalah macam mana? Langkah-langkah dia adalah perlu mengurangkan pengambilan lemak tepu dalam makanan. Okay? Maksudnya kurangkanlah pengambilan cheese, kurang pengambilan daging merah, daging-daging yang mempunyai lemak. Okey. Dan kamu mestilah kalau pengambilan lemak tak tepu dapat merendahkan kolesterol dalam darah. Maksudnya banyakkanlah makan buah-buahan, sayur-sayuran. Okey. Okey. Seterusnya, minyak sawit. Okay, kita tengok dalam minyak sawit pula. Okay, minyak sawit. Okay, minyak sawit adalah salah satu minyak tak tepu. Dia adalah salah satu minyak tak tepu dan merupakan salah satu industri dalam negara kita yang memberi sumbangan kepada negara kita. Okay, so minyak sawit, dalam tandan sawit tu ada buah sawit. Okay, so buah sawit ni dia terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian sabut, bahagian isi rong dan juga bahagian tempurung. Okey, kita tengok bahagian sabut ataupun mesokarp. Okey, mesokarp ni dia mengandungi minyak sawit paling banyak, manakala bahagian isi rong ataupun kernel yang mengandungi minyak sawit yang paling berkualiti, manakala bahagian endokarp, bahagian tempurung tidak mengandungi apa-apa minyak. So kita tengok proses penghasilan minyak sawit. Basically, prosesnya ada 3, iaitu pensterilan, penanggalan, pencernaan. Okey, pensterilan ni adalah proses di mana sawit tu akan di-steril menggunakan steam yang bertekanan tinggi pada suhu yang tinggi. Senang cerita, dia masak dululah. Dia masak sehingga buah sawit tu jadi lembut. Kemudian bila dia dah lembut, baru kita boleh masuk pada proses yang kedua, iaitu menanggalkan buah sawit daripada tandan. Apabila buah sawit dah ditanggalkan daripada tandan, kemudian barulah kita masuk pada pencernaan. Kita mengasingkan sabut dan tempurung. Okey? Sebab apa kita perlu asingkan sabut dan tempurung? Sebab sabut perlu diproses dengan cara yang berlainan. Kita tengok cara ni. Cara untuk proses sabut, selepas proses pencernaan, kita boleh terus perah dengan menggunakan penekan hidrolik atau skru untuk mengeluarkan PO, iaitu palm oil, minyak sawit. Manakala untuk isi rong, dia perlu ada lagi 2 step, iaitu kena kukus pada tekanan tinggi, kemudian perlu dikeringkan, kemudian barulah diperah. Maksudnya untuk isi rong perlu ada extra step, barulah kita boleh ekstrak isi rong. Okey, kemudian kedua-duanya melalui proses penurasan, tetapi untuk isi rong dia tak ada proses penulinan. Okey, sebab dia dah memang tulen, kita dah proses dekat atas ni. Tetapi untuk PO kita perlu melalui satu proses penulinan. Okey, selepas proses penulinan barulah kita dapat PO tulen, yang kamu kenali sebagai minyak masak. Okey.
dalam minyak sawit yang terhasil tu kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu glycerol dan juga asid lemak. Okey, glycerol dan juga asid lemak. Alright. Minyak sawit ni dia terdiri daripada asid lemak tepu seperti asid palmitik dan juga asid stearik, serta asid lemak tak tepu seperti asid aloik dan juga asid linoleik. Okey, sekarang ni kita tengok komposisi minyak sawit dan minyak sayuran lain. Okey, sekarang ni kita tengok perbandingan dia. Okey, minyak kelapa ini adalah nisbah lemak tak tepu kepada lemak tepu. Okey, lemak tak tepu kepada lemak tepu. Okey, macam mana nak kira nisbah ni? Nisbah ni senang saja nak kira dia, iaitu kamu perlu bahagikan di antara lemak tak tepu dengan lemak tepu. Okey, lemak tak tepu bahagi dengan lemak tak tepu. Bahagi macam ni. Ini adalah lemak tepu dan juga ini adalah lemak tak tepu. So apa yang perlu kamu buat adalah kamu tambahkan semua nilai ini. Okey, kemudian dibahagikan dengan nilai di sini. Barulah kamu akan dapat nilai ini. Right? Faham? Okey, so kita tengok. Maksudnya semakin rendah nisbah ni, semakin tinggilah bilangan lemak tepu. Okey, lemak tepu semakin tinggi, maknanya kamu tak boleh konsum dia dengan banyak. Okey, minyak jagung bagus sebab lemak tak tepu dia lebih tinggi berbanding bilangan lemak tepu. Okey, minyak zaitun pun bagus juga. Lemak tak tepu dia tinggi 71 dengan 10. Dia sangat-sangat sihat Okey, kita tengok pula seterusnya minyak sawit. Minyak sawit dia unik sebab dia nisbah dia 1. Ini memberi maksud lemak tak tepu dengan lemak tepu sama nilai dia. Okey, apabila sama nilai, ini bermaksudnya dia balance antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Itu uniknya minyak sawit Okey, kemudian isi rong sawit. Okey, isi rong sawit ni ini tak boleh konsum banyak sebab tengok nisbah dia rendah. Apabila nisbah rendah, ini memberi maksud dia ada kandungan lemak tepu yang tinggi. Okey, minyak sirong sawit ni tak boleh konsum secara banyak. Okey, kita tengok minyak kacang. Okey, minyak kacang pun nisbah dia 4.0 okey, minyak bijan pun okey, minyak kacang soya pun okey. Ini boleh konsum secara bukanlah secara berlebihan. Maksudnya secara banyaklah. Okey, secara banyak, lebih banyak daripada minyak isi rong sawit ni. Okey. Sekarang ni kita tengok sifat kimia bagi minyak sawit. Okey, pengoksidaan ni adalah di mana minyak sawit dia tambah oksigen. Okey, ditambah oksigen dia akan menghasilkan radikal bebas. Ini semasa kita dalam proses menggoreng lah biasanya. Pada asalnya minyak sawit tu berwarna kuning kan, tapi bila kamu dah goreng sebanyak 3 kali, dia akan jadi warna hitam. Okey, pada asalnya dia berwarna kuning. Okey, itu adalah proses pengoksidaan, di mana oksigen telah bercampur dengan minyak sawit, dan antara yang terhasil selain daripada karbon bebas. Ini boleh menyebabkan kanser. Okey, sebab tu selalu kita nampak iklan dia cakap jangan gunakan minyak masak berulang-ulang kali, sebab minyak masak yang dah digunakan berulang kali dia banyak radikal bebas. Ini yang bahaya ni. Okey, seterusnya hidrolisis. Okey, hidrolisis ni adalah minyak sawit tambah dengan alkali, di mana dia akan menghasilkan garam. Okey, dia akan menghasilkan garam, dan juga satu lagi dia akan menghasilkan apa lagi satu tu Okey, ada satu lagi produk hasil yang terhasil tu cikgu lupa sorry Okey, minyak sawit dia akan menghasilkan, tambah dengan alkali dia akan menghasilkan garam. Okey, ini adalah proses untuk menghasilkan sabun untuk menghasilkan sabun daripada minyak sawit.
Manakala pengesteran adalah minyak sawit ditambah dengan alkohol. Okey, dan dia akan menghasilkan ester. Okey, dia akan menghasilkan ester. Ester ni adalah satu bahan bahan yang boleh terbakar. So ester ni dia boleh jadi biofuel, dia boleh jadi minyak untuk menggerakkan kenderaan bermotor. Okey, seterusnya kita tengok kandungan nutrisi dalam minyak sawit. Kandungan nutrisi dia, yang pertama dia ada lemak, kemudian dia ada vitamin. Okey, untuk lemak terbahagi pada lemak tepu dan lemak tak tepu lah. Dan vitamin, dia ada banyak vitamin A dan E. Alright. Seterusnya, minyak sawit juga dia ada antioksidan, iaitu kerotina dan juga vitamin E. Okey, seterusnya ada bahan-bahan lain lah. Bahan-bahan lain seperti sterol, fosfida, triternik, alkohol alifatik. Okey, bahan-bahan ni dia punya nilai nutrisi lah, tapi kandungan dia kurang daripada 1%. Kalau kurang daripada 1%, dia sebenarnya tak perlu dinyatakan. Okey, penggunaan minyak sawit dalam bidang penjagaan kesihatan dan makanan. Alright, selain mengandungi lemak tepu dan juga lemak tak tepu, yang seimbang, ratio dia 1.0 tadi, maksudnya dia seimbang. Minyak sawit dia sesuai untuk dijadikan minyak masak, minyak sayuran, margarin dan juga coklat. Okey, nah ini dalam makanan lah. Sebenarnya banyak lagi bahan-bahan yang menggunakan minyak sawit. Kalau kamu pergi cek, boleh dikatakan hampir ke semua jenis makanan, makanan akan menggunakan minyak sawit. Okey, itulah sebabnya minyak sawit ni pasaran dia sangat luas, sebab dia boleh digunakan di mana-mana bidang. Okey, termasuklah di mana-mana industri, termasuklah industri penghasilan biodiesel. Daripada makanan sampailah kepada kenderaan bermotor. Okey. Ini yang cikgu cakap tadi. Minyak dicampurkan dengan akali, kita akan dapat garam asid lemak, iaitu sabun dan gliserol. Okey, yang ini bagus sabun ni, kerana sabun ni adalah sabun semula jadi. Selain daripada minyak sawit, banyak lagi minyak yang boleh. Yang famous ni adalah minyak zaitun. Okey, di mana minyak zaitun ni memang famous lah, kita guna dia sebagai sabun. Alright. Seterusnya, sabun yang merupakan garam asid lemak, terhasil melalui tindak balas antara minyak sawit dan juga alkali pekat. Alright. Okey, seterusnya bahagian hidrofilik. Okey, kita tengok ni ini apa bahagian hidrofilik. Okey, hidrofilik ni dia dapat melarut dalam air. Yang ni dia suka air. Manakala hidrofobik dia tak suka air. Okey, tak suka air. Alright. Untuk ini adalah struktur sabun. Ini adalah komponen molekul sabun, di mana bahagian kepala, bahagian yang larut dalam air, dan bahagian hidrofobik yang ini yang akan melarut dalam minyak atau grease. Okey, kita tengok macam mana sabun ni berfungsi. Okey, ini adalah molekul sabun. Okey, ini adalah molekul sabun, di mana kita nampak ekor dia ni tak suka air. Dia bahagian yang tak suka air, dia tak boleh larut dalam air. Apa dia buat adalah dia akan pergi kepada permukaan kain yang ada kotoran. Seperti kotoran minyak, grease ke, lumpur ke, dia akan masukkan ekornya dalam bahagian dalam sabun atau minyak atau grease lah, dalam bahagian kotoran lah. And then apa yang berlaku adalah dia akan bawa, nampak ni, okey, dia akan bawa kotoran ni keluar. Okey, dia akan bawa kotoran ni ke luar. Ni adalah permukaan kain. Alright. So, sebab itulah bila kamu rendam baju kotor dalam air sabun, kamu akan nampak air sabun tu automatik akan menjadi kotor, sebab sabun tu dia akan bawa, sabun tu dia akan tarik kotoran tu ke luar. Alright.
Okey, ini adalah tindakan pencucian sabun. Seterusnya kita tengok pengurusan lestari dan kepentingan dalam industri sawit. Okey, jadi industri sawit ni merupakan salah satu industri yang besar untuk negara kita dan perlu diuruskan dengan baik supaya tidak memberi impak kepada kita punya persekitaran. So untuk penggunaan tanah, okey, penanaman semula, ladang sawit dia perlu tanam semula dia tak bukannya tanam dan tinggal. Okey, kita tanam, kemudian bila dah tebang kita tanam semula supaya kita dapat mengurangkan penggunaan tanah. Okey, air sisa ini adalah palm oil mill effluent. Okey, air sisa ni dihasilkan daripada proses pensterilan. Dia dapat ditukarkan menjadi baja organik dan juga bahan tenaga biogas. Maksudnya sawit ni dia tiada dia punya sisa lah, maksudnya even sisa dia pun boleh ditukarkan menjadi baja organik ataupun bahan tenaga biogas. Kualiti udara. Okey, pokok sawit ni merupakan pokok tumbuhan hijau dan dia boleh meningkatkan kualiti udara dengan menyerap karbon dioksida dan oksigen dibebaskan oleh pokok kelapa sawit semasa menjalankan fotosintesis. Jadi tak ada masalah tanam sawit ni dia merupakan juga tumbuhan hijau. Dia dapat menjaga kualiti udara. Okey. Seterusnya sisa kelapa sawit. Okey. Sisa kelapa sawit ni dia boleh ditukarkan kepada pelbagai produk, terutamanya ini adalah sisa kelapa sawit. Okey, pelepah boleh dijadikan baja, batang pokok boleh dijadikan fiberboard. Okey, tandan kosong dijadikan kompos baja, tempurung boleh digunakan sebagai bahan bakar, sabut boleh ditukarkan menjadi tekstil dan juga pomi, okey, dia punya palm oil, dia punya air sisa tadi boleh ditukarkan menjadi biogas dan baja. Okey, cikgu go fast cikgu go laju-laju sebab cikgu tak nak ambil extend masa kamu. Okey, lepas ni cikgu akan beri kamu tugasan dalam bentuk quizzes. Cikgu nak kamu jawab kamu jawab dan selepas kamu jawab barulah dikira sebagai hadir. Alright.